Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syilda Ismail dari HRP Live yang dibawakan secara langsung di pejabat kami di HDC, Halal Development Corporation. Baiklah, kita ada tetamu istimewa, tetamu eksklusif. Jadi pastikan anda terus bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Kita akan berbicara secara orang kata santai dan bersaja kerana mood hari ini kan macam nak beraya, nak balik kampung lah, nak jumpa ibu bapa kita di kampung dan sebagainya. Baiklah, episod pada kali ini kita juga akan mengenali personaliti di sebalik HDC. Tak lain tak bukan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Hairul Arifin Sari dan akan berbicara tajuknya merayakan usahawan dan industri halal. Kita juga akan bincang secara serius hala tuju industri halal terutama selepas pandemik, selepas orang kata pembukaan ekonomi dan sebagainya, dan juga inisiatif yang diadakan oleh HDC dalam merancangkan lagi, menyebarluaskan lagi kepentingan industri halal. Baiklah, kita menjemput Encik Hairul bersama-sama kami dalam HIP Live. Assalamualaikum Encik Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Syilda? Baik, Alhamdulillah. Okey Encik Hairul, macam mana agaknya sambutan bulan puasa kali ini? Rasanya banyak buka puasa di mana-mana ya? Betul tak? Betul. Sambutan bulan puasa tahun ni sebenarnya bulan puasa ni memang cepat sangatlah masa berlalu. Ya, betul. Atas sebab kesibukan kerja dan sekarang ni pada ketika saya tengah nak habiskan MBA saya ni. Dan insya-Allah saya akan bergraduasi bulan Jun nanti. InsyaAllah. Dan jadi nak jaga between family, kerja dan juga pelajaran ni. So jadi memang pantas masa berlalu. Saya pun tak sangka sebenarnya minggu ni dah minggu terakhir dan minggu depan dah raya. Tapi yalah, bila kita masuk mood hari raya ni memang every time hari raya memang excited. Okey, Alhamdulillah. Okey, cerita tentang excited, mungkin kita pun di HIP Live, produksi HIP Live juga excited untuk mengenali Encik Hairul bersama-sama dengan penonton. Orang kata up close and personal. Apa impian Encik Hairul? Kita dah tahu visi dan misi HDC dan sebagainya, tapi nak tahu mungkin dari sudut peribadi, pasti ada impian yang lain yang mungkin tertaut pada HDC. Silakan Encik Hairul. Terima kasih. Untuk jawab soalan ni, saya melihat diri saya kepada 3 angle lah. Satu, yang pertama, saya sebagai seorang ketua keluarga lah. So saya sentiasa mendoakan kebahagiaan yang berterusan bersama isteri, ibu bapa, ahli keluarga, terutamanya anak-anak yang tercinta. Saya ada 2 anak. Anak yang sulung sebenarnya dah masuk ke alam dewasa dah. Dia 18 tahun ni. Dan dah nak masuk college. Itulah saya cakap tadi, begitu cepatnya masa berlalu tu. Dan saya rasa dia menonton pada hari ini dan sebab itu Baba doakan Aisyah berjaya. So for information, anak-anak buah saya panggil saya Baba, bukan daddy, bukan uncle. So dia panggil Baba. So sangat-sangat mesra panggilan ni. Dan Baba doakan Aisyah selamat maju jaya. Apapun perancangan hidup yang telah dibuat, Baba akan sentiasa memberi dorongan yang mana sesuai. Dan pada yang kecil iaitu Khadijah, dia ni baru 12 tahun. Yang ni memang buah hati pengarang jantung saya lah. So insyaAllah lepas Baba grad MBA bulan Jun nanti akan spend lebih masa together dengan yang kecil ni. Dan sebab pada waktu sekarang ni amat-amat mencabar bagi saya kerana saya sendiri secara peribadi saya kena jaga antara keluarga, kerja dan juga pelajaran lah. Jadi yang keduanya, saya melihat diri saya sebagai seorang warga negara Malaysia. Saya sangat-sangat sebenarnya mengharapkan sebuah negara yang stabil, aman, damai, malah mempunyai pelan pelaksanaan pembangunan sosioekonomi yang robust dan juga progresif. Jadi cukup-cukuplah dengan segala kontroversi yang melanda ni sebab masyarakat dunia ni dia memerhati gelagat kita di sini. Dulu Syilda, Malaysia ni menjuarai banyak perkara. It's a tiger of Asia lah orang panggil. Dan sekarang ni dah tak banyak lah yang boleh kita banggakan. Yang tinggal sekarang ni kalau ada pun antara yang masih boleh kita juarai atau banggakan adalah industri halal kita ni. Dan kalau ini pun kita terlepas, maka ia menjadi satu kegagalan yang saya secara peribadi amat tidak dapat kita terimalah. Betul. Rentetan daripada itu dan berkaitan tentang itu, dan saya melihat diri saya sebagai orang yang
dipertanggungjawabkan untuk mengepalai Halal Development Corporation Berhad. Satu organisasi yang besar, mempunyai mandat yang besar, expectation daripada stakeholder dan juga klien pun amat-amat besar. Dan sejak saya mengambil tampuk pentadbiran HDC Berhad ni, misi saya kekal konsisten daripada dulu adalah untuk transform HDC ni sebagai sebuah agensi yang relevan, visible dan juga prominent dalam mendukung agenda pembangunan industri halal baik di peringkat tempatan ataupun di peringkat antarabangsa. Kenapa relevan, visible dan prominent ni menjadi aspirasi kepada saya? Kerana kalau kita ni tak relevan, ya, orang tak pandang kita, ya. Silap-silap hari bulan, orang lain akan buat kerja kita. Dan kalau kita relevan tapi tak cukup visible, orang akan perceive kita seolah-olah macam buat kerja-kerja mandin. Maksudnya buat apa yang disuruh saja. Datang pukul 9, balik pukul 6, hujung bulan 25 hari bulan, pergi Maybank dekat bawah, cucuk, dapat gaji. So tidak ada kepuasan bekerja di situ, ya. Dan apa yang kita kena buat di sini adalah kita kena shout loud. Ya, shout loud maksudnya kalau dulu orang Melayu kata, ayam telur sebiji, riuh sekampung. Tapi saya tak begitu sokong that peribahasa tu. Pada saya telur sebiji, nak hasilkan telur sebiji tu punyalah susah. Right? Dan kita ada hak untuk shout out loud, sebenarnya kita dapat telur sebijinya, at least kita ada telur, kita ada hasil. Dan kita kena tarik lebih banyak, dan kita kena buat banyak engagement, tarik lebih banyak peserta industri masuk ke program kita dan sebagainya. Dan akhirnya kita kena prominent, ya. Bila kita prominent, orang nampak kita sebagai leader dalam arena ekonomi halal dunia. Kerana dunia halal ni sebenarnya bermain dengan persepsi, bermain dengan penjenamaan sebenarnya. Jadi mereka yang nampak terkedepan dalam menyampaikan mesej-mesej yang jelas kepada stakeholder juga klien dalam industri halal ataupun saya panggil community dalam ekosistem halal global ni, kita akan dilihat sebagai peneraju ataupun leader dalam pembangunan ekosistem halal dunia pada ketika ini. So, itu adalah jawapan saya lah seberingkas berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. I'm very inspired by this. Maksudnya kita seharusnya put halal ni as a trendsetter, and it's about time kita letakkan sebagai halal ini sebagai satu perkara yang membawa Malaysia di pesada global. And it's not just about export dan sebagainya, tetapi ada satu identiti yang harus kita bawa. Dan ini mungkin ramai yang tak perasan benda ini atau mungkin tidak di build that kind of awareness, kan, Encik Airul? Okay, coming back to more in a serious note, Encik Airul, saya difahamkan ada 200,000 SME di pasaran yang direkodkan oleh MITI, 200,000 SME. Tetapi lebih kurang 8,000 hingga 10,000 sahaja yang berada di industri halal. Which is apa pandangan Encik Airul? Saya curious nak tahu, adakah ia bagus, adakah ia perlukan lagi pembaikan, dan apa strategi HDC selepas ini, again the word, merancakkan lagi, menggalakkan to build the awareness, to be the champion dalam industri. Apa lagi loose gap yang harus HDC strategisekan, Encik Airul? Ni hard talk ni. It's a hard talk. It's a hard truth. Hard truth, yes. The hard truth, and we have to accept the fact. Sebenarnya walaupun di luar sana negara lain nampak Malaysia sebagai champion ataupun leading country in halal, tapi sebenarnya dari sudut yang lebih microeconomy, microeconomic, kita masih lagi ada banyak benda yang perlu kita lakukan. Dan apa yang Syida nyatakan tadi itu memang benar. Tapi ada sedikit pembetulan. Sebenarnya di Malaysia ni ada 1 juta sebenarnya SME yang berdaftar di Malaysia, mengikut data yang diberikan oleh SSM, 1 juta SME. Dan daripada 1 juta SME ini sebenarnya ada 200,000, lebih kurang 200,000 SME yang terlibat dalam perniagaan berkaitan halal. Daripada 1 juta, 200,000 is a subset. Dan daripada jumlah 200,000 ni, itu betul, kurang dari 10,000 sahaja yang ada sijil halal. I see. Dah memang benar. Daripada 10,000 ni, kumpulan yang kecil ni, 60% daripada mereka adalah dalam perniagaan berkaitan F&B, food and beverages. Dan nak tambah sedikit, daripada 10,000 syarikat yang ada sijil halal di Malaysia ni, kurang dari 2,000 yang mengekspor. Dan 2,000 yang mengekspor ni
hanya sumbang lebih kurang dalam 20% kepada keseluruhan ekspor halal negara. Pada tahun 20 sebelum pandemik, ekspor halal negara pada 40 bilion ringgit, dan sebab tu pandemik menjunam kepada 30 bilion, dan insya-Allah bulan depan kami dalam masa beberapa hari lagi kita akan mengumumkan nilai ekspor halal negara pada tahun 2021, dan saya menjangkakan akan ada peningkatan lah. Right. Jadi apa yang kita boleh fahami, apa yang tersurat dan tersirat ya dari nombor-nombor yang kita bincangkan tadi. Yang pertama, saya nampak SME kita ni kurang teruja untuk mendapatkan CJ halal. Itu yang pertama saya nampak. Okay. Yang keduanya, industri halal kita ni masih dipelopori oleh syarikat besar dan multinasional. Okey, perkara ni tak salah. Tetapi kalau kita nak tengok daya saing, daya sustainability ekonomi sesebuah negara, kita tak tengok kepada syarikat-syarikat multinasional yang ada di negara tersebut. Kita akan tengok kepada SME yang berada di negara tersebut, termasuk Malaysia. Kerana multinasional ni dia datang dan pergi. Apabila mereka lihat ada potensi ataupun ada insentif-insentif yang hebat diberikan oleh sesebuah negara tersebut, dan cost of doing business di negara tersebut itu masih lagi rendah pada pandangan mereka, dan mereka akan datang dan beroperasi di negara tersebut, termasuk Malaysia ya. Dan apabila kos telah meningkat, dan mungkin pada ketika itu selepas 15 tahun, 20 tahun mereka berada di negara-negara tertentu, negara tersebut tidak lagi memberi insentif-insentif khas kepada mereka. Dan apabila mereka melihat tambah tolak dan sebagainya, mereka merasakan yang negara ini bukan lagi negara yang sesuai untuk mereka meneruskan operasi mereka, maka lepas itu mereka akan keluar dan meninggalkan kekosongan, meninggalkan peluang-peluang pekerjaan yang selama ini diberikan kepada rakyat Malaysia sebagai contoh. Jadi di situ saya melihat SME kita kena strong, dan SME kita ni nak kaitkan dengan perbincangan kita hari ni, secara overall dia masih belum mencapai tahap kapasiti dan capability yang baik ya. Itu cabaran yang kedua yang saya nampak. Dan yang ketiga, kekurangan kepelbagaian jenis perniagaan. Ini itu yang saya cakap tadi, 60% masih lagi berada dalam industri yang saya kira terlalu sinonim dengan halal ni ya. Menunjukkan secara keseluruhannya industri kita masih belum matang. Masih lagi dalam zon selesa, bermain dalam industri yang tradisional kepada halal, iaitu makanan dan minuman sejak berzaman lagi. Jadi tiga perkara ini yang menjadi case for actions HDC dalam merangka program-program untuk para SME dalam ekosistem halal di negara dan juga di dunia. Jadi sebelum kita nak cerita pasal strategi ni, kita kena tahu dulu apa end game yang kita nak capai ni. Goal kita apa? Goal post kita apa ni? Pada saya dan juga pada HDC, saya melihat dua perkara ya, dua end game. Yang pertama, kita kena banyakkan lagi bilangan SME yang ada sijil halal. Itu yang pertama. Sebab lagi banyak SME yang ada sijil halal, maka peluang kita untuk mencambah ekonomi ataupun kegiatan ekonomi sesama kita tu lebih tinggi. Dan yang keduanya, yang mana dah ada sijil halal tu, kita nak mereka menjadi pengeksport. Dia tak patut berhenti setakat nak dapat sijil halal. Halal saja ya. Halal saja. Sebab banyak persepsi, wrong perception di luar sana, misperception di luar sana yang mengatakan di kalangan peserta industri kita dah dapat sijil halal, dia dah merasakan produk mereka ni dah jadi sebaik macam produk Nestle dan sebagainya. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu kita titik beratkan untuk menjadi seorang peserta industri yang lebih berjaya dalam rantaian makanan halal. Jadi strategi kita ni, tadi kita dah cerita pasal apa end game kita ya, dan now talk about the strategi kita. Dan strategi yang kita nak buat ni, dia kena ikut apa yang klien kita nak. Kita tak boleh shock sendiri. HDC kalau nak buat apa-apa, kita tak boleh shock sendiri ya. Dan klien HDC adalah SME-SME ni lah. Ya. Dan kalau secara layman, kalau kita pergi ke luar sana dan tanya mana-mana businessman di luar sana, apa yang mereka nak sebenarnya, you know? Dan mereka akan kata dua perkara, Encik Airul. Yang pertama, HDC tolonglah kami jana pendapatan tambahan daripada industri halal. Tak naklah sebelum dapat CJ halal,
mungkin pendapatan kami 100,000 sebulan, dah dapat CJ halal sama juga 100,000 sebulan. Jadi apa bezanya tak dapat CJ halal dengan dapat CJ halal ni? Itu pertama, jana pendapatan kepada SME. Yang keduanya, bagaimana nak jana pendapatan yang lebih banyak, kita kena ada akses kepada pasaran. Jadi sama juga, sebelum dapat CJ halal, mungkin saya syarikat itu mengeksport ke 2 buah negara. Dah dapat CJ halal, boleh tak CJ halal tu membantu syarikat SME itu mengeksport ke 10 buah negara contohnya. Jadi apa jua program yang HDC rencanakan untuk para SME kita ini mesti memenuhi kedua-dua kehendak ini atau salah satu daripada. Dan kalau tak, maka tak relevan lah program tersebut. Pastinya berkubur, saya boleh jamin 100% sebab saya dah terlibat dalam program pembangunan negara di peringkat tertinggi sejak daripada tahun 2005 lagi, dan saya nampak banyak program-program yang dibiayai oleh kerajaan tidak berjaya memenuhi kehendak SME kita dan juga mengikut edaran zaman yang begitu pantas. Maka selepas itu mereka berkubur. Maksudnya bila kerajaan dah stop funding the program, berkubur ataupun die at natural death. So benda-benda macam ni kalau kita tak praktikkan betul-betul, dia akan jadi something yang perhabis duit rakyat je lah orang kata. Okey, Chairul menyentuh tentang penghabiskan duit rakyat. Okey, Chairul. Bila saya memasuki HDC bekerja sebelum ini di industri media, dan kini saya berada di HDC ya. Bila orang tengok HDC ni dia sijil, balik-balik pensijilan, balik-balik pensijilan. Jadi apa yang barunya tentang industri halal ni? Mungkinkah kita harus lihat dari segi halal ingredient ataupun halal supply chain? Dan mungkin Encik Harun ceritakan kepentingan itu semua. Sudah-sudahlah orang kata balik-balik pensijilan. Betul tak Encik Harun? Betul. Jadi sebelum saya touch kepada ingredient tadi, ingredient tu lebih serius daripada soalan yang sebelum ni ya. So ia agak cabaran untuk saya nak bagi orang faham secara layman apa ingredient halal ni. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita touch into a very micro level kind of discussion tadi tu, kita strategi yang seterusnya lah yang kita kena buat selepas kita faham apa goal post dan sebagainya adalah kita kena bersifat inklusif juga ya. Dan industri halal ni tak boleh eksklusif ya. Sebab bagi HDC SME yang belum dapat CJ halal ni tak apa. Join dulu ya. Jangan risau-risau, jangan takut-takut nak join. Ramai orang persif kata tak dapat CJ halal, tak dapat grant kerajaan, tak dapat CJ halal, tak dapat nak join program kerajaan. Ya, join dulu tak apa, berkawan dengan rakan-rakan lain yang dah ada CJ halal, biasakan diri dengan selok-belok rantaian bekalan produk halal, join program latihan dan khidmat nasihat HDC, dan bila minat tu dah ada, dan HDC is there to assist. Ya. Dan bila dah dapat CJ halal tu, maka terbentang luaslah peluang-peluang perniagaan yang dahulunya mungkin terhad. Dan selebihnya, kembali kepada budi bicara dan kata putus para usahawan. Sebab anda adalah usahawan, bukan HDC. Ya? So HDC ni, kita government agency, is not in the position untuk buat keputusan bagi pihak anda. Kami boleh menyediakan kemudahan, kami boleh menyediakan platform, kami boleh bagi peluang yang pelbagai untuk digapai oleh community ekosistem halal di Malaysia. Ini saya cakap tadi, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Dan paling penting adalah bekerjasama dengan HDC dan agensi-agensi kerajaan. So saya nak, sekarang nak cerita pasal ingredient tadi. Nak bagi senang faham, ingredient atau bahan ramuan ni. Nak bagi senang faham, senang. Kalau ingredients tak ada CJ halal, produk atau keluaran akhir pun tak akan dapat CJ halal. Itu kena terima hakikat ni. Dan kalau ingredient halal tak cukup, produk akhir pun tak boleh nak keluar dengan banyak. So dalam erti kata lain, supply chain kita tu dah terganggu. Nah, ini hakikat yang kita harus hadapi apabila kita dah mengambil keputusan untuk berkecimpung dalam dunia perniagaan halal. Sebab ini standard yang diletakkan. Ya, kita tidak akan menurunkan standard, malah energi yang HDC akan letak adalah untuk meningkatkan kapasiti dan capability SME kita untuk mencapai standard yang tinggi. Dan ini kita kena terima dan sama-sama kita cari jalan penyelesaian. So di luar sana, orang ramai dia debat. Dia suka berdebat dan dia suka bermain dengan persepsi, kata CJ halal kita lambat, mahal dan sebagainya. Tapi ramai orang tak tahu kenapa. Ya.
Dan dari segi cabarannya lah, cabaran untuk dapatkan sijil halal ni sebenarnya berkisar dalam 4 perkara. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang keperluan dalam pensijilan halal. Itu yang pertama saya nampak. Yang keduanya, kurang mendapat khidmat nasihat yang betul. Bagaimana proses pensijilan halal itu berlaku. Ya. Yang ketiga, kurang akses kepada eksekutif halal ataupun pegawai audit dalaman halal sepenuh masa yang bertauliah. Dan yang keempat, ini nak kaitkan balik pada ingredient, kurang akses kepada bahan ramuan halal. So, yang dalam 4 ni, daripada 4 perkara ni, yang last yang tadi, nombor 4 itu yang paling sukar. Ramai pemohon yang, dalam bahasa Melayu kasar dia, bahasa Melayu pasar dia, kantoi lah. Ramai pemohon yang kantoi lah dalam perkara ni. Kalau bila memohon, tadi, macam pemahaman, dia boleh datang ke HDC untuk dapatkan latihan. Kurangnya khidmat nasihat juga boleh datang ke HDC untuk dapatkan konsultansi dan juga advisory. Kurang akses kepada eksekutif halal ni datang juga kepada HDC, kepada kita ada pool of talent yang kita boleh supply kepada anda semua. Tapi bahan ramuan ni ini yang paling besar sekali cabaran dia. So untuk 1, 2 dan 3 macam saya cakap tadi, datang ke HDC, insya-Allah kita boleh kasi settle. Dan saya nak sentuh lebih kepada yang nombor 4. Itu ingredient ya. Dan yang ini saya nak update, kami masih dalam peringkat awal untuk kasi settle masalah ni. Number 1, HDC kita ada database bahan ramuan halal melalui Halal Integrated Platform. Nanti saya akan sentuh itu bila kita cerita berkenaan dengan Halal Integrated Platform. Maksudnya ini secara reaktif ya. SME boleh datang ke HDC bila-bila masa untuk mendapatkan akses kepada bahan-bahan ramuan yang dah ada sijil halal, dan boleh kontak terus kepada syarikat penjual yang mereka temui dalam secara maya dalam integrated platform ni. So yang ini bagus, tetapi dia little bit of reactive in nature, membantu tapi tak berapa nak selesai masalah. Yang keduanya, strategi yang keduanya adalah lebih proaktif ya, saja lebih proaktif. Dan SME boleh datang ke HDC dan beritahu kami siapa pengeluar bahan ramuan yang mereka nak beli tu. Yang mengeluarkan bahan. Dan kalau pengeluar tersebut belum ada sijil halal, wallahualam, dan HDC boleh hantar jururunding kami untuk bantu syarikat tersebut dapatkan sijil halal. Jadi dengan cara ini SME akan ada pilihan. So dia tak bergantung kepada satu pengeluar sahaja. Ini satu masalah yang selalu orang datang, SME datang jumpa saya, dia cakap, saya ni Encik Airul bergantung nak menghasilkan produk halal. Bahan ramuan dah ada sijil halal. Tapi masalahnya saya hanya mengimport daripada satu syarikat ni saja. Dan kalau katakan sijil halal syarikat yang saya import barang ni, katakan sijil halalnya digantung ataupun lambat nak renew, atau mungkin dia mendapat pasaran di tempat lain yang boleh bagi harga lebih baik, maka dia stop bisnes dengan saya. Jadi dah hilang saya punya akses kepada bahan ramuan halal saya. Jadi alangkah baiknya kalau SME ni datang kepada HDC dan cakap, sebenarnya Encik Airul, saya memanglah bekerjasama dengan syarikat A, tapi sebenarnya di luar sana ada B, C, D dan E. Pun boleh supply bahan yang sama tetapi belum ada sijil halal. Boleh tak HDC tolong dia orang ni dapat sijil halal? Jadi sekarang ni SME sudah ada pilihan. Kalau katakan syarikat pengeluar bahan ramuan A tu jual mahal, tak nak berniaga, dia ada B, C, second choice, second choice, third choice, fourth choice. Dalam ini akan memberi satu-satu penyelesaian yang jangka masa panjang dan baik secara lestari lah, bagaimana untuk kita menangani isu supply chain breakdown dalam industri halal kita ni. Cerita tentang from halal ingredient, we move on into internationalizing halal. Sebenarnya macam ni, saya dah 2 bulan kan, bila saya masuk meeting aja, Encik Airul mesti start aja internationalizing halal. Mungkin Encik Airul boleh wawarkan apa itu maksud konteks dari segi Encik Airul itu sendiri, dan saya nampak ada perancangan ke Cambodia dan Vietnam dan sebagainya. Silakan Encik Airul. Baik. Ini soalan lagi mencabar lah, dan lagi sukar untuk kita articulate dalam bentuk layman lah. Tapi saya cuba insyaAllah. Internationalization atau dalam bahasa Melayu dia pengantarbangsaan. Pengantarbangsaan ini again nak bagi senang faham, macam ni. Apabila kita menjalankan urus niaga dengan entiti bukan milik Malaysia atau individu bukan warga negara Malaysia,
maka kita sebenarnya sedang mengantarabangsakan perniagaan kita. Mudah aja nak faham. Berurusan dengan orang luar, itu dah mengantarabangsa lah tu. Ya, betul. Ya. Dan dalam konteks pembangunan SME atau pembangunan industri ni, pengantarbangsaan ni ada dua jenis, Hilda. Yang pertama, pengantarbangsaan yang bersifat inwards. Inwards. Contohnya kita import barang dari luar, kita berurusan dengan orang luar, kita import barang dari luar, pelaburan asing masuk ke dalam Malaysia, mereka nak bina kilang, nak bina gudang, nak bina pelabuhan dan sebagainya. Ataupun kita sewa franchise asing dan buka restoran di Malaysia ataupun pelaburan asing. Yang ni lebih kompleks, pelaburan asing masuk ke dalam syarikat kita, dia membeli saham syarikat kita. Secara direct ataupun selalu secara joint venture dan sebagainya. So ini adalah jenis-jenis pengantarbangsaan atau metod pengantarbangsaan yang bersifat inwards. Dan kita mungkin secara sedar atau tidak, kita sebenarnya melakukan aktiviti-aktiviti yang seperti ini dalam bisnes harian kita. Dan yang kedua, jenis pengantarbangsaan kedua adalah pengantarbangsaan yang bersifat dia outward, dia keluar. Contoh yang paling mudah, ekspor. Kita hantar barang kita, ekspor. Dan sebenarnya kalau katakan kita ada expo lah, katakan kita ada expo ataupun kita nak test barang kita dekat pasaran contohnya di Singapura. Kita bawa lah 5-6 kotak dalam kita punya kereta kita. Lepas custom Singapura tu, kita declare barang kita, itu pun dah kira sebagai ekspor. Alright. Itu satu cara. So semudah itu nak faham pengantarbangsaan ni. Dan contoh lain, mungkin kita boleh set up franchise di negara lain. Mungkin ini yang berlaku macam company macam Mary Brown dan sebagainya. Mereka ada dekat 37 buah negara. Ini adalah satu contoh pengantarbangsaan. Dan mungkin kita sendiri set up kilang di negara luar. Dan kita nampak contoh macam di Cambodia, mereka mungkin mengeluar produk-produk kopi dan sebagainya, dan kita merasakan Cambodia ni merupakan satu negara yang baik jugalah kalau saya nak set up kilang di sana. Itu sebenarnya kita mengantarabangsakan bisnes kita. Dan atau kita dapat kontrak-kontrak perkhidmatan, kontrak-kontrak pengeluaran ataupun perkhidmatan antarabangsa yang diberi oleh syarikat-syarikat di luar negara, ataupun mungkin kita sebagai individu membeli, nampak macam satu syarikat di luar tu sangat-sangat berpotensi, kita nak beli saham syarikat tu, IPO dan sebagainya. Ini adalah antara pengantarbangsaan yang bersifat outward, inward dan outward. So kita kena faham konteks kita, apa benda yang kita buat, apa yang dimasukkan dengan pengantarbangsaan, bagaimana kita melaksanakan pengantarbangsaan itu, inward dan juga outward. Jadi tadi kita bercakap kerana negara. Jadi bercakap soal negara apa yang kita nak berusaha sama ini, termasuklah sama ada Cambodia ke, Vietnam ke, Australia ke, dan banyak lagi. Dia sentiasa HSDC punya pendekatan dan juga sasaran ni, dia sentiasa balik semula kepada tujuan pengantarbangsaan itu dibuat. So di peringkat SME balik semula tadi kepada dua perkara yang SME nak tadi. Yang pertama, jana pendapatan. Apa guna buat pengantarbangsaan tapi SME kita masih lagi ditakut yang lama. Tak buat profit kan? Ya, betul-betul. Melancong ke? Melancong ke? Dia kata. Saya ada dulu, saya selalu buat lawak. Dulu ingat tak dulu kita ada macam inisiatif kita bagi cogem. Commonwealth tu kan, cogem kan. So saya ingat lagi saya punya mentor dulu lah. Dia kata, Hairul, you tahu tak cogem apa? Saya cakap cogem tu Commonwealth lah. Tak. Cogem tu stands for, dia kata, Cheap Holiday on Government Money. CHOGM. So kita bahasa yang kami guna dekat masa saya di government dulu, di Maida dan juga di Biotech Corp dulu. You all pergi luar negara nak apa? Cogem So cogem tu cheap holiday government money. So kita kena elak benda tu. Jangan kena ada impact. Yang keduanya, akses kepada pasaran baru. Kita nak buka, kita nak pergi negara-negara ni, kita kena ada sasaran. Pasaran apa nak dibuka ni? Untuk produk apa? Siapa rakan-rakan niaga di sana? Apa peluang yang boleh kita bagi kepada SME? Itu penting. Dan itu dari sudut SME. Dan dari segi negara pula, kerana HSDC ni merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kita sentiasa berpegang kepada paksi G2G tersebut, dan daripada G2G tersebut kita nak capai, negara kita nak capai 3 benda lah. Yang pertama, of course kita nak tingkatkan nilai perdagangan halal kita, yang kedua kita nak tarik pelaburan halal masuk ke kawasan-kawasan industri, dan juga kita nak wujudkan peluang-peluang pekerjaan. Jadi
itu dari segi peringkat antarbangsaan yang kita nak buat. Kita kena tahu kita di mana dan kita kena jelas apa benda yang kita nak. Dan again, keputusan business decision itu terletak kepada tangan para usahawan, anda semua di luar sana, Dan anda boleh pilih apa metod yang anda nak guna pakai. Dan HDC di sini kita sentiasa bersedia untuk memudah cara. Kalau metod yang kita guna tak dapat nak bantu kita capai tujuan pengantarbangsaan yang kita sendiri tetapkan, maksudnya apa? Something wrong lah dengan metod kita. Back to the drawing board dan tengok balik apa yang silap, perbetulkan. Okay. Alright, thank you so much, Cik Hairul. Okay, coming back from Cambodia, Vietnam. Okay, I understand this year kita punya World Halal Business Conference from online ataupun virtual last year kan. We are flying, kita akan terbang ke Melbourne, Australia. So World Halal Business Conference Circuit 2022 ni akan berlaku di Australia di bulan Ogos ini. Mungkin Cik Hairul boleh ceritakan apakah kenapa Australia dan kenapa syarikat SME kita jom kita ke Australia? Sebelum saya touch pada Australia, ramai orang nak tahu kenapa World Halal Business Conference itu yang selama ni diadakan di Malaysia kita nak bawa keluar. Kan? Ada dua persepsi di sini. Ada orang kata ni bagus. Ada orang kata apa pasal pula produk yang ada dekat Malaysia kita nak bawa keluar. Sebab ini saya menjawab tadi, pengantarbangsaan. Kalau kita keep brand kita di Malaysia, maka kita akan bermain dalam satu pasaran yang sangat kecil. Dan bila kita tengok World Halal Business Conference ni 8 tahun, dia dah 14 tahun dah sebenarnya. Dan saya sendiri sebagai insan yang berada di sini hampir 12 tahun, saya melihat benda ini datang diwujudkan dan dilaksanakan 8 tahun. Dan saya nampak konten dia dah makin lama dah makin dry. Makin lama dah makin boring. Kita punya speaker kita yang datang ke World Halal Business Conference di Kuala Lumpur ni dah mula recycle dah. Dah 2-3 round kita recycle. Jadi kalau benda ni berterusan, maka satu hari nanti kita akan hilang. World Halal Business Conference dia akan hilang jenama dia. Dan nama pun World Halal Business Conference. World ni global. Jadi kalau World dah 14 tahun buat dekat Kuala Lumpur, maka mana datang World-nya tu? Kan? So itu dia. We are inspired lah. We are actually inspired dengan event-event macam WIEF, World Islamic Economic Forum, di mana mereka menjelajah seluruh dunia setahun, 4-5 negara mereka jelajah, dan saya nampak dekat situ dari segi konten mereka sentiasa berkembang dan sebagainya. Mungkin agak slow sebab tu COVID, tapi saya rasa World Halal Economic Forum tu merupakan satu orang cakap apa benchmarking yang sangat tinggi lah yang HDC cuba akan dapatkan. Dan itu dari segi kenapa World Halal Business Conference ini kita nak bawa keluar. Dan tadi soalan tadi Australia. Kenapa Australia ya? Kenapa Australia? Banyak-banyak negara, kenapa Australia? Kenapa tak Cambodia? Kenapa tak Vietnam? Kenapa tak Amerika Syarikat? UK ataupun Canada. UK atau Canada ya. Dan sebenarnya pada kami Australia ni bukan negara yang asing dalam industri halal. Mereka adalah yang terbesar terutamanya dalam sektor ataupun produk daging dan juga berasaskan daging ya. So Australia ni Syida, dia antara negara beberapa negara di dunia sahaja yang ada attaché halal Malaysia. Maksudnya negara kita menempatkan seorang wakil di negara Australia ni untuk menguruskan hal ehwal halal di sana. Dan ini sebenarnya cukup membuktikan yang Australia ni dia sangat penting kepada Malaysia dalam rantaian bekalan produk halal yang melibatkan banyak SME kita di sini. Jadi bila kita nak pergi ke destinasi yang pertama, kalau kita nak buat circuit ni, kita kena pergi ke satu negara yang sinonim ataupun mempunyai banyak usaha sama dalam halal dengan negara kita. Kita tak boleh pergi kepada greenfield. Kalau kita pergi greenfield, kita akan ada masalah untuk memberi kefahaman yang mendalam berkenaan dengan industri halal di negara tersebut. Jadi apa yang akan berlaku di sewaktu World Halal Business Conference circuit di Australia? Dua perkara akan berlaku. Yang pertama, apa yang berlaku di atas pentas, ya. Yang kedua, apa yang berlaku di bawah ataupun di luar pentas. Ini dari segi konteks ni lah. Dan di atas pentas, dia akan berlaku persidangan, perkongsian maklumat, perdebatan hangat. Apa yang akan kita debatkan, apa yang kita akan kongsikan adalah berkenaan hala tuju terkini, agenda pembangunan ekosistem halal dunia, terutamanya di rantau Oceania. Di Australia, di bawah Oceania, Australia, Fiji, New Zealand, so Oceania. Dan apabila SME kita hadir ke sana, mereka akan
diharapkan mendapat maklumat yang first hand berkenaan apa yang saya baru nyatakan tadilah. So di luar pentas ataupun di bawah pentas ni pula akan berlaku banyak aktiviti padanan perniagaan antara pengusaha Malaysia dengan rakan-rakan niaga berpotensi dari sana. Semuanya bersifat strategik dan akan ada juga lawatan-lawatan industri lah. Di mana mungkin CEO SME halal di Malaysia boleh kita temukan dengan CEO sebuah syarikat di Australia. Mereka akan dan mereka akan lihat sendiri bagaimana industri halal di negara lain itu dipraktikkan. Ya, kadang-kadang kita kat sini kita tengok halal macam ni, di negara lain macam tu. So lepas tu kita akan faham. Ya, kalau kita nampak SME kita nampak ataupun HDC nampak mereka mempunyai cara yang lebih baik berbanding dengan Malaysia, kita dapat peluang belajar. Itu penting Dan kalau kita nampak kita rasakan cara kita lebih baik daripada cara mereka, kita pula dapat peluang untuk mengajar. Ini merupakan pada saya situasi menang-menang lah untuk semua. Jadi itulah secara seberingkat berkenaan dengan World Halal Business Conference Circuit di Australia yang insyaAllah akan diadakan di penghujung bulan Ogos kalau semuanya berjalan lancar pada tahun ini. Okey. Daripada Melbourne kita kembali ke Petaling Jaya. Semula kita ada virtual satu produk terkini juga daripada HDC iaitu Halal Integrated Platform. Okey. Mungkin saya ingin tahulah daripada Encik Harul, kenapa ia hype untuk sekarang ni orang banyak berkata-kata tentang HIP ini. Apakah ia keperluan penting ketika ini? HIP ataupun Halal Integrated Platform ni kalau nak bagi senang faham again dia adalah versi maya HDC. It's HDC in virtual format. Jadi apa yang anda nampak secara fizikal di HDC juga akan dapat secara virtual dalam Halal Integrated Platform. Itu secara mudah nak faham. Dia sebenarnya sebelum MCO ni datang tahun 2020 dulu, pendekatan HDC 100% dalam bentuk fizikal. Dia tak salah, tapi cabarannya adalah ia amat terhad. Jadi bila COVID tu melanda, transformasi digital berlaku dengan begitu mendadak. Kalau dulu sebelum COVID, saya sendiri untuk orang yang lahir pada tahun 80-an, saya melalui beberapa zaman lah. Saya ada pernah melihat TV black and white yang tahun 70-an punya. Lepas tu bila bapak saya beli TV saiz 14 inci dan TV 3 waktu tu tahun 83 ke 84. Tiba-tiba dah ada warna. Kita amazed, dah ada warna TV kan. Gitu. Betul. Dan lepas tu kena tekan sendiri kan? Encik Harul, tekan sendiri. Remote control tak ada. Tak ada, remote control tak ada. Lepas tu dari segi macam radio pula dan juga kita ada kaset dulu. Daripada kaset pergi ke CD, lepas tu CD tu jadi kecil. Kan, lepas tu lepas CD kita ada MP3, mula-mula boleh muatkan 100 lagu, 200 lagu, 300 lagu, sekarang beratus-ratus lagu pun ada. Itu adalah dari segi orang cakap perkembangan era. Tapi itu waktu itu kita masih lagi boleh terima tau. Maksudnya kita boleh ada masa untuk kita membiasakan diri dan sebagainya. Tapi disebabkan oleh COVID-19 ni, pandemik ni, pendigitalan ni berlaku dengan begitu mendadak dan kita kena respon secara strategik. Kalau katakan kita gagal respon secara strategik, maka kita akan ketinggalan. Dia yang paling penting kat sini adalah kuasa Tuhan. Sebab tu COVID banyak cabaran, benda tu tak boleh berlaku, tapi saya sendiri melihat pada waktu 2020 dulu, saya melihat di mana HDC pada hari ini. Dan semalam YBKJ bagi pengumuman kata, mask dah tak payah nak pakai di tempat yang terbuka dan sebagainya. Maksudnya kita dah masuk ke fasa kedua endemik ni lah. Jadi di mana HDC pada ketika ini? Itu saya dah fikir, kami dah fikir secara berkumpulan dulu sebelum masa mula-mula awal pandemik. So disebabkan itu, HDC ni perlu respon secara strategik. Jadi lahirlah idea HIP ni. Dan HIP ni, maka kerana perlu adanya satu avatar lah. HDC kena ada avatar. Kalau avatar ni macam representative HDC lah dalam dunia virtual ni. Jadi sasaran HDC, kami nak tarik semua 200,000 peserta industri halal yang kita bincangkan tadi tu untuk jadi ahli kepada HIP. Dan kita nak tarik
300 organisasi sebagai rakan strategik HIP menjelang tahun 2030. Jadi orang tanya apa sebenarnya yang berlaku dalam HIP ni, ya. Ya, Jadi kita betul. nak Apa gambarkan dalam lah. tu? Apa dalam tu sebenarnya ni? Apa dalam tu Okey, kan? kalau saya masuk ke dalam game, konsol game, dalam game, saya tengok avatar saya dan saya boleh main tembak orang lah, benda apa semua. So kalau saya masuk dalam HIP, apa yang saya akan dapat? Okey. Okey macam ni. Bayangkan Encik Ahmad lah. Encik Ahmad dia ni seorang ahli HIP, ya, dah berdaftar. Okay. Dia ni pengusaha kilang kek dan perlukan coklat grade AAA, triple A untuk buat kek dia. Nak dapat kek yang terhebat dalam pasaran Petaling Jaya ni sekurang-kurangnya, dia perlukan coklat grade triple A. Ya. Cik. So Encik Ahmad dalam konteks dalam istilah ekonomi, dia telah create apa yang kita katakan demand. Ya, permintaan. Right. Dan dalam masa yang sama pula Encik Karim. Okey, Encik Karim pula dia ni juga ahli kepada HIP. Dia pengeluar coklat. Tapi coklat Encik Karim ni baru grade AA. Okay. Tapi dia ada potensi nak untuk upgrade ke grade AAA. Maka Encik Karim dalam konteks ekonomi kita adalah potential supplier, pembekal. Okey. Maka jalan-jalan both of them dalam HIP, maka Encik Ahmad dengan Encik Karim ni bertemulah di alam maya, buat Zoom call lah, buat WhatsApp chat lah, kan apa semua dia buat, dan kedua-duanya nampak value creation, yang kedua-duanya boleh nampak peluang supply and demand. Maka wujudlah apa yang kita panggil the potential supply chain. Tu ni, supply chain. Jadi, walau bagaimanapun, ya, untuk supply chain ni bertukar kepada duit, okey, supply chain, tapi kalau tak ada nak supply, tak datanglah duitnya. Right? Betul. Encik Karim kita fokus pada Encik Karim sebab Encik Karim nak supply ni. Encik Ahmad pada dia boleh, sama ada nak beli kepada Encik Karim pun boleh, nak beli kepada Encik apa pun boleh. Tapi sekarang ni kita fokus kepada Encik Karim, ya. Encik Karim ni dia akan hadapi banyak cabaran, ya, dalam nak memenuhi kehendak Encik Ahmad untuk memastikan dia nak merealisasikan supply chain yang akan berlaku ni. Dia macam-macam masalah. Contoh, dia tak cukup bahan mentah. Nak hasilkan coklat, koko datang dari mana? Serbuk koko datang dari mana? Kan? Jadi korang tak? Dia mungkin tak cukup capex atau modal pusingan pun nak meet the demand. Selama ni Encik Karim ni dah supply ke syarikat C, tapi sekarang ni Encik Ahmad ni nak minta ni tambahan ni. So macam mana ni? Saya tak cukup capex, saya tak cukup modal pusingan. Lepas tu disebabkan permintaan yang besar daripada Encik Ahmad ni, kilang Encik Karim ni pula tak cukup besar. Yang ada boleh keluar beberapa tan saja. Encik Ahmad nak 10 tan lagi. So teknologi pula tak ada, nak kena upgrade. Minggu lepas mesin rosak pula. Aduh kan. And then halal executive, ada executive nama dia Shilda, bukan nama sebenar lah. Kan. So halal executive Encik Ahmad, Encik Karim ni dah pula letak jawatan minggu lepas sebab dapat kerja lain. Dah berhenti pula, sudah dia kata. Kan. Dan rakan logistik pula yang ada mungkin dah sibuk dengan konsumen lain, nak raya dan sebagainya, sibuk nak angkat benda lain, mungkin tak dapat servis. Dan pula sijil halal pula nak expired lagi 3 bulan. Kontrak yang Cik Ahmad nak bagi ni 3 tahun. Tapi sijil halal nak expired lagi 3 bulan. Macam mana? Tu cakap orang macam mana? So di sinilah sebenarnya HDC lah yang rakan-rakan strategik HDC akan datang membantu Cik Karim untuk mengatasi cabaran-cabaran tadi ni, ya. So untuk merealisasikan impian Encik Karim untuk menjadi supplier. Jadi contohnya macam katakan Encik Karim tak cukup bahan mentah, masuk HIP ada halal ingredient database, kan. Kalau katakan Encik Karim tadi tak cukup capex atau modal pusingan, dalam HIP pun kita ada bank-bank yang bekerjasama. Boleh Bank Islam, Standard Chartered dan sebagainya boleh bantu Encik Karim untuk dapatkan modal pusingan. Kilang tak cukup besar, HDC ada Halal Park. Datang jumpa tim Halal Park kami akan beritahu kat mana kilang yang terdekat, yang terbaik, yang cukup besar untuk Encik Karim nak expand dia punya bisnes. Teknologi nak kena upgrade. Dalam HIP pun ada rakan-rakan seperti MTDC, Mike dan sebagainya yang boleh bagi grant untuk upgrade mesin dan sebagainya. Mesin rosak, insya-Allah dalam HIP pun ada juga syarikat-syarikat engineering yang mungkin boleh bantu untuk repair mesin tu. Dalam pagi raya pun boleh datang lah untuk repair mesin ni. Halal executive dah letak jawatan, tak apa, datang ke HDC, kita ada pool of talent, bila masa kita boleh supply.
kan, dapat Ya. dapat kerja, bantu juga anak-anak kita, anak-anak muda kita untuk Ya. dapat kerja. Rakan logistik mungkin sibuk tapi kita ada senarai. Di Malaysia ada 113 syarikat penyedia logistik halal yang ada. Cik Karim boleh pilih mana satu yang Cik Karim setuju. Dan kalau sijil halal nak expire, jangan risau, datang ke ADC, kita ada training, konsultasi dan sebagainya, dan kita akan bantu juga bercakap dengan JAKIM, kalau perlu extend, kita buat extension. Macam tu. So, jadi apa solution? Inilah solution. Misi ADC adalah untuk provide solution. Inilah solution yang kita beri secara maya dalam melalui HIP. Dalam erti kata lain, HIP ni adalah one stop center platform untuk para peserta industri kita bernetwork dan mencipta peluang-peluang untuk satu dengan yang lain. Itu secara cakap apa? Secara ringkasan dan secara ringkas dan saya kira insya-Allah senang nak faham apa HIP ni sebenarnya. Ya, dia seperti mengkahwinkan, tidaklah mengkahwinkan, tetapi match di antara supply dan juga demand. Dan HIP itu bertindak sebagai moderator di antara dua itu. Yes, exactly. Okay, baik, kita move on ya. Cik Arul, daripada HIP kita move on kepada baru-baru ini juga ada dilancarkan halal pilihan utama anda. Dan kempen ini bersama dengan Lulu Supermarket, Grab dan Foodpanda. Mungkin Cik Arul boleh ceritakan sedikit tentang kempen ini. Apakah kepentingannya dan kenapa memilih antara Lulu Supermarket, Grab dan Foodpanda? Rasanya sangat-sangat bersesuaian dan juga bertepatan ketika ini, Cik Arul. Benar. Okay, ini satu kempen yang pada saya menarik dan penuh warna-warni Aidilfitri dan Aidil Adha lah. Ya. Dan kalau anda ingat dalam bulan 10 tahun lepas, Menteri Kewangan Tengku Zafrul sewaktu pembentangan Belanjawan 2022 telah mengumumkan 25 juta ringgit disalurkan kepada HDC untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan industri halal. Dan dari jumlah ini 5.1 juta adalah untuk melaksanakan dua program di bawah inisiatif Belanjawan 2022, iaitu satu, peningkatan kebolehpasaran produk halal SME, dan yang kedua adalah pemerkasan pendigitalan SME halal. So yang kita buat dengan Lulu, Lotus, GrabFood dan juga Foodpanda ni adalah dua program di bawah inisiatif Belanjawan 2022. So tujuan dia, saya suka konsistensi ya, adalah kekal dengan dua perkara, iaitu jana pendapatan SME. Nombor dua, wujudkan peluang pasaran baru untuk produk SME halal tempatan. So rakan niaga HDC, kita ada Pasaraya Lulu, Lotus Hypermart, Foodpanda, GrabFood, this is secara nationwide. So, Lotus Hypermart seluruh negara, Pasaraya Lulu setakat ni ada 4 seluruh Malaysia, 4 tu kita akan buat dan kita akan libatkan 500 SME, ya, SME halal Malaysia ni. Dan saya kira tak silap saya bermula besok, 28 hari ni, 28 hari bulan. Dan tuan-tuan kalau hari ni insya-Allah pergi ke Pasaraya Lotus dan juga Foodpanda, perhatikan logo HDC di pintu masuk dan lorong-lorong rak barangan yang telah dilabel khas. Dan SME dan rakan-rakan niaga yang menyertai kempen ni ada menyatakan komitmen untuk memberikan harga terbaik untuk para konsumer. Yang ini saya tak boleh umum dekat sini. Nanti kan saya salah umum, kata ada potongan harga, semua datang. So mereka kata akan ada harga terbaik untuk para konsumer. Dan anda semua kena datang dan sokong kami semua, dan paling penting adalah tema adalah kempen ni adalah menjadikan halal sebagai pilihan utama anda. Jadi maksudnya kat sini adalah kalau katakan kita nak beli produk, belilah produk halal kan. Kalau katakan pelabur tu nak melaburlah dalam kawasan-kawasan industri halal. Dan kalau katakan nak berdaganglah pedagang produk halal. Dan kalau katakan nak mencari peluang pekerjaan, carilah peluang pekerjaan dalam syarikat berstatus halal. So itu intipati di sebalik jenama kempen yang kita nak utarakanlah di sepanjang bulan ni sampailah ke hujung tahun, tak silap saya. Okeylah, baiklah, kita sudah bersiaran nampaknya dah lebih kurang 50 minit dan saya rasa lagi sekali seperti Cik Arul kata, masa bergerak dengan begitu pantas sebab kita have a very good gist today. We talk about something yang mungkin orang tak bicara di luar sana, tapi kita bicara di sini secara berhemah dan sebagainya, kan Cik Arul? Okey, saya nak tanya juga lagi ni, ada last question. Bila kita tanya pasal industri halal ni, benarkah kita nak dapat masuk industri halal ni rasa macam renyah ataupun cumbersome, so many processes, nanti nak kena renew dan macam-macam
agensi yang kita akan jumpa dan sebagainya. Yeah. Mungkin Cik Arul boleh tell me more. Is it true? It is true. It is true, memang renyah. Tetapi kalau benda itu boleh kita uruskan dengan baik, insya-Allah kita boleh berjaya. Anggap macam nak dapat CJ halal tu kita nak duduki peperiksaan lah. Kalau katakan kita ada duduki peperiksaan, tak study, tak baca buku, tak buat study group, tak berdiskus betul-betul dengan kita punya lecturer, subjek yang mudah pun boleh jadi killer subjek. Ya. Jadi itu saya nak umpamakan. Jadi dia sebenarnya kat sana persepsi di luar sana yang mengatakan industri nak dapat sijil halal ni mahal, nak dapat sijil halal ni mungkin sukar, tapi sebenarnya bergantung kepada tahap kesediaan kita. Ya, sebelum kita masuk ke arena halal ni kita kena perlu bersedia. Saya cakap tadi ada perkhidmatan-perkhidmatan HDC dalam bentuk latihan, konsultansi dan sebagainya yang datang ke HDC, kita insya-Allah kita boleh bantu. Ya. Yang keduanya saya nampak yang industri halal kita, SME kebanyakannya, mereka ni tak nampak kat mana nilai sebenar yang dibawa oleh halal ni ke dalam pasaran mereka ataupun dalam bisnes mereka. Ya. Kalau saya cakap tadi, selama ni katakanlah mereka mengeksport ke satu buah negara sahaja. Dah dapat sijil halal, gedebak-gedebu apply dengan JAKIM, kadang-kadang ambil masa 3 bulan, 6 bulan, kadang-kadang setahun sebab ding-dong kan. Tapi dah dapat sijil halal, sama juga ekspor ke satu buah negara juga tak masuk juga ke pasaran halal-halal tertentu. Nak kata kalau pasaran halal nak masuk Arab Saudi senang. Ni Arab Saudi reject saya minggu lepas contoh. Kan? Apa guna dapat sijil halal kan? So ini, tapi sebenarnya kat sini adalah orang kena faham bila dah dapat sijil halal, ya, ada banyak lagi perkara-perkara dan intervensi-intervensi yang perlu kita lakukan secara bersama. Ini adalah di mana yang mana HDC dan rakan-rakan yang lain, agensi-agensi di bawah MITI, di luar MITI bersedia untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Anda dapat sijil halal, apa yang kita buat lepas tu? Dan yang ketiga ni, dia kata confused lah. Halal ni banyak sangat lah agensi-agensi yang terlibat lah, apa semua kan. Kejap SME Corp pun buat halal, HDC pun ada halal, JAKIM pun ada halal, kan kejap kan NGO tu pun buat halal. Kan kejap kan ada pula orang datang jumpa saya, kata nak buat event halal. So, siapa yang buat halal ni sebenarnya? Tapi sebenarnya adalah maklumat itu sebenarnya tidak di hujung jari. Orang cakap maklumat di hujung jari sekarang ni, tapi dekat halal maklumat tak di hujung jari. Ini sebab antara sebab kenapa kita wujudkan HIP tadi. Jadi datang ke HIP, inilah tempat di mana rakan-rakan halal anda berada dan berdiskusilah dengan mereka di sini dan berdiskusilah dengan agensi atau rakan-rakan niaga yang ada dalam tersebut. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ada keraguan berkenaan dengan cakap apa journey map ya dalam industri halal ni, tengok kepada 3 perkara sini dan identify apa masalahnya dan jangan risau, datang ke HIP. Kalau secara fizikal datang ke pejabat kami di bandar utama, dan kalau secara online tuan-tuan jauh dan sebagainya datanglah ke HIP untuk mendapat bantuan dan juga khidmat nasihat lah. Ini tu nasihat saya kepada semua. Okey, itu dia saranan daripada CEO kita sendiri. Apa kata anda menjadi ahli HIP, kalau kita lihat dekat situ kita punya crawler tu hanya login hip.hdcglobal.com.my adalah percuma. Individu dan juga syarikat. Belum dapat halal pun boleh juga masuk, dah dapat halal pun boleh juga masuk menjadi ahli HIP. Belum dapat halal tak apa, sangat-sangat apa orang kata kita welcome yang belum dapat halal. Itulah yang kita nak orang kata grow, yang itulah yang kita rasa nak challenge HIP ni untuk kita grow together. We grow together dengan usahawan-usahawan SME ini. Baiklah, kita sudah di penghujung rancangan. Mungkin Cik Arul ada ucapan hari raya ke, raya tak ada hari raya ke, ataupun kata-kata aluan dan rangkaian kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk mendekati HDC. Ya, apa-apa permasalahan yang ada di sana, dekati kami. Mungkin Cik Arul boleh berikan sikit sebanyak. Paling penting untuk kita faham ya, inspirasi ataupun maksud hari raya itu sendirilah. Hari raya ni adalah hari kemenangan ya. Dia ada hari kemenangan ya. Kemenangan apa? Kemenangan melawan nafsu di sepanjang bulan Ramadan. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dosa dan sebagainya. Kita baca Quran, kita tarawih dan sebagainya. So itu kita menang. Ya, kita nak meraihkan kemenangan tu. Dalam konteks kehidupan secara am pula, macam saya cakap tadi, bila saya berbincang, pada saya cabaran, masalah tetap akan ada. Dalam hidup ni memang penuh cabaran. Kalau katakan
hidup tak ada cabaran, itu bukan hidup nama dia. Ya? Dan kita kena channel tenaga kita ni untuk berfikir dan bertindak tentang bagaimana nak menguruskan setiap cabaran dan juga masalah yang akan kita hadapi. Ya? So kita kena kenal pasti apa yang mendorong kita untuk berjaya. Ya, kita jangan fikir sangat apa masalah, kita tengok apa benda, kenapa kita nak pergi ke depan. Ya? Dan kalau yang ke depan itu mendorong kita untuk berjaya, saya cakap tadi, nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Dan bercakap soal kemenangan ini, saya nak kaitkan dengan pengalaman saya lah menghadiri iftar HDC pada 2 malam yang lepas, di mana kami raikan para atlet Paralimpik dari sukan tenis kerusi roda, powerlifting, angkat berat, dan sukan bola sepak buta. Ada sukan bola sepak buta, dia tutup mata dia main bola dan boleh dribble bola. Saya tengok video yang ditunjukkan saya, dia boleh gelecek bola tu dengan keadaan buta. So pada saya dan mereka ni semua adalah juara-juara dunia belaka tau. Mereka ni menang pingat di peringkat antarabangsa dan dalam banyak kejohanan-kejohanan di peringkat dunia. Dan bila saya perhatikan mereka ni seorang-seorang, saya insaf. Ya. Saya insaf dan dalam masa yang sama saya amat inspired dengan keinginan mereka untuk menang. Dan kalau mereka ni, golongan ni yang terpaksa menghadapi qada dan qadar Allah ni dalam keadaan yang tidak sempurna dari segi fizikalnya dan masih boleh berjaya di peringkat dunia, apatah lagi kita yang sempurna ni, jasad dan juga akal kita ni. Jadi again, tak ada alasan untuk kita tak berusaha. Pasaran halal global tu memang terbentang luas. Masanya sekarang. Jangan tunggu. Dan kalau kita nak tahu bagaimana cara nak masuk ke pasaran halal ni, datang ke HDC. Dan kalau HDC tak cukup tangan nak tolong, kami ada rakan-rakan niaga yang lain yang akan bantu. Again, nak 1000 daya. Saya ulang banyak kali, nak 1000 daya. Tak nak 1000 dalih. Itu saya punya nasihat. Dan since tadi cakap ada nak ucapan raya, ialah saya nak ambil lah kesempatan ni mewakili lembaga pengarah HDC, pengurusan kanan HDC, kaki tangan HDC, kami menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf zahir dan batin daripada anda semua. InsyaAllah kami akan berusaha dengan lebih gigih lah untuk mematabatkan agenda pembangunan ekosistem halal negara. Wallahualam bisawab. Okey, terima kasih Encik Hairul. Baiklah, sekian saja dari kami di HIP Live. Terima kasih sekali lagi Encik Hairul. Saya rasa ini antara temu bual HIP Live yang sangat-sangat menarik kerana Encik Hairul sendiri yang memberi dengan penuh keikhlasan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Baiklah, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada penonton-penonton di luar sana. Apa kata anda share dan ataupun anda boleh juga komen dan juga menyebarluaskan informasi ini supaya ia mendapat manfaat kepada orang lain. Dan dengan itu, sekiranya anda ingin menjadi ahli HIP, anda bolehlah login ke hip.hdcglobal.com. Dengan itu, saya Syeda Ismail. Assalamualaikum. Selamat Raya, Cik Hairul. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih. Sama. The whole world has been brought to its knees from the rapid and destructive spread of pandemic. Including the halal industry. Timely, a digital platform, Halal Integrated Platform under Halal Development Corporation, was established to help entrepreneurs venture into new potential business opportunities and market access. The traditional way of doing business and conducting trade needs major and massive transformation. The halal industry needs a revolution and a holistic approach to bring a comprehensive solution founded on an ecosystem. HIP came about when we identified that the halal industry at the moment is actually clustered. There's a lot of initiative in halal industry, but it's not unified into one single ecosystem. So, having that realization, HDC established HIP so that we can host everyone, all the players, from business owner, government agency, financial institution, service provider, consumer, and halal professional into one ecosystem in one platform. As at November 2021, more than 4,000 members and 20 strategic partners signed up.
Imagine a train with each carriage representing all elements of industry into one digital platform. Whoever that want to be part of the halal industry will have this access whereby they can pick and choose what they need in the halal industry through HIP. HDC's HIP will be the game changer to drive halal exports, facilitating companies looking to grow their business capability and capacity to partake in the USD 3 trillion global halal market. What may have been challenging for local products to be marketed internationally in the past is now feasible. HIP provides various facilities for SMEs to enjoy: financial, market access, branding, mentoring, and networking, enabling SMEs to expand their business capability and to be part of global halal industry ecosystem. Newly launched on 9th September, HIP has shown traction. Within these 3 months, we already deliver impact. For example, we have assist our SMEs, and we have set up recently, USD 100 million financial facility for Middle East export. And near future, we will have more and more facility to assist our SMEs. And most importantly, we are through HIP, HDC through HIP, we are using HIP to help Malaysia to regain back our economy through halal industry. They are person. Memastikan integriti dalam rangkaian halal bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun begitu, cabaran yang ada malahan memberi banyak manfaat kepada semua. Kesucian setiap bahan mentah menjadi pilihan seluruh masyarakat. Di manapun anda berada, Halal Integrated Platform sentiasa bersama anda. Pembaharan dah nak habis ni. Ain, Ya, Bu. boleh tolong ibu order bahan-bahan bahulu tak? Tapi Ain dah nak pergi interview dah ni. Tak apa. Ain bukakan portal HIP untuk ibu. Nanti ibu boleh pilih je dalam ni. Nanti ibu jangan lupa tengok laptop ya. Yelah. Ibu selalu doakan kamu berjaya. Terima kasih, ibu. Ain pergi dulu. Segala akses untuk hub halal hanya di hujung jari anda. Memastikan kelestarian rangkaian hub halal untuk generasi akan datang. Waalaikumsalam.
Cik. Cepat dia sampai. Segalanya pantas tanpa batasan. Sebesar impian, segalanya bermula dengan langkah yang pertama. Terukai integrasi tanpa sempadan dan berpeluang temui rakan niaga baru. Budayakan inovasi dan jadikan idea perniagaan anda satu realiti. Lakar kejayaan, catat peningkatan perniagaan melalui HIT. Daftar dan sertai segera untuk berinteraksi dan mendapat akses kepada ribuan pangkalan data. Hanya yang terbaik dari Halal Integrated Platform.